Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini surah yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung pembacaan kitab Idaman Penuntut pada menguraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama. Kita dah masuk pada bab haji dan umrah ke surat 151. Haji dan umrah. Perkataan haji itu boleh dibaca dengan baris atas hanya haji dan dengan baris bawah hanya haji. Maknanya pada lughah, pada bahasa qasad. Yang ini menyengaja. Menyengajalah, sengajalah. Berniatlah. Dan maknanya pada istilah menyengaja ataupun sengaja berniat menuju ke Kaabah kerana ibadah. Dan umrah itu maknanya ziarah. Maksudnya menyengaja, sengaja berniat pergi ke Kaabah dengan tujuan mengerjakan ibadah, lebih kurang macam haji juga. Maknanya cuma bezanya umrah tiada wukuf di Arafah. Adalah wajib haji dan umrah itu ialah sekali seumur hidup, melainkan jika dinazarkan, janji dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau aku dapat pekerjaan sekian-sekian, aku nak buat haji lebih daripada sekali lah, contoh kan. Itu contoh Jadi kena lebih daripada sekali lah. Baik, jadi kalau tak nazar, sekali saja seumur hidup. Dan syarat wajibnya 5 perkara. 1. Islam. 2. Baligh. 3. Merdeka. 4. Berakal. Dan 5. Ada kuasa. Cukup 5 ini wajiblah mengerjakan haji dan umrah. Baik, diterangkan tentang kuasa. Kemudian ada kuasa itu terbahagi kepada 2 bahagian. Alif ataupun 1, kuasa mengerjakan dengan sendiri. 2 ataupun ba, kuasa menghasilkan atau mengerjakan dengan jalan orang lain. Orang lain yang tolong. Maka kuasa mengerjakan dengan sendiri itu bergantung kepada 5 syarat. Kuasa mengerjakan sendiri itu ada syaratnya. Ada 5 syaratnya. Yang pertama, ada kenaikan seperti unta, ada kenderaan lah, kereta dan kapal bagi orang yang tempatnya jauh dari Mekah, 2 marhalah atau lebih. 2 marhalah atau lebih, mesti ada kenaikan, mesti ada kenderaan. Contohnya 3 marhalah ataupun 2 marhalah lebih, tapi tak ada unta, tak ada kenderaan, maka dia tak dikira berkuasa sendiri, maka tak wajib haji. 2 marhalah kalau yang lepas bab sembahyang sembahyang jamak takdim, jamak takhir, jamak dan qasar tu berapa? Sorry. Jamak bab jamak 89. Berapa kilometer? Siapa betul dapat hadiah? Kalau sekolah suka, saya cikgu. Tak ada hadiah, semua tak angkat tangan. Ya, macam kan? Baik. Ni untuk surat 90. 2 marhalah di negeri Johor dalam kitab agama telah menetapkan 2 marhalah itu sejauh 56 batu, iaitu menurut pendapat Datuk Mufti As-Sayyid Alawi bin Tahir Al-Haddad. Berapa tu? Berapa kilometernya? 90.12326 kilometer. Maknanya 90 ke atas dah kira 2 marhalah lah. 90.12, maknanya 90.1. Ambil 92 lah, senang. Ambil 91 lah, senang. Genapkan, masuk genap tu
lebihkan jadi 91. Jadi 91 dan ke atas sudah boleh jamak tu kan. Dulu masa saya sekolah agama, guru-guru agama juga 92. Tapi makna bila saya balik, 91 dah boleh. 91 km. Itu kalau muktamad tuan-tuan ya, ada kaul yang dhaif, ada juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, mazhab Syafi'i juga, tapi kaul dhaif lah. Lebih daripada satu batu. Satu batu berapa kilometer? Tak ingat. Tengoklah kat internet satu batu berapa, satu mile tu berapa kilometer. Itu pendapat yang dhaif lah, lemah. Tapi boleh juga. Dan boleh juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin bukan setakat boleh jamak dan qasar lebih daripada satu batu. Malah tak musafir, tapi ada sebab-sebab tertentu. Contohnya yang tak dapat elak lah. Contoh sebab tu sakit, satu. Yang contoh yang lain, tetamu datang. Dia datang sebelum zuhur, lama tak jumpa, PKP 2 tahun, ceritanya pun 2 tahun juga ceritanya. Taklah 2 tahun, mana lama lah, sampai nak masuk asar. Contohnya lah, dibenarkan. Ustaz kan bagus, kalau bagus kan ajak dia sembahyang sekali. Ya memang, itu yang afdal. Ni cerita dari segi boleh. Dari segi boleh tu boleh. Dari segi afdal, ya afdal apa nama ni, ajak dia sembahyang sekali. Baik, sambung. Jadi patah balik semua sini. Mana pula kan maksud apa? Haji Nawal. Baik. Jadi orang yang lebih tu marhala lebih 91 km tapi tak ada kenderaan dah tak wajib. Unta, kereta, kapal. Awak tak mampu naik kapal, naiklah kereta. Kereta punya belanja minyak tu masuk negara itu negara ini banyak banding dengan tiket kapal terbang. Ya tak? Asal tiket kapal terbang RM1,000 saja. Dia ada kena angin tu. Jadi apa nama ni, kereta tu lagi mahal sebenarnya, dia kos dia kan. Minyak dia lagi, kan nak apa nama ni, berhenti rehat kat hotel lagi. Kalau nak tidur kat kereta boleh lah, tapi yalah makannya lagi kan, lama, ambil masa lama. Bila lama lagi banyak belanjanya kan. Jadi tak boleh dikira. Baik, itu yang pertama, kuasa mengerjakan sendiri. Yang kedua, ada bekalan yang mencukupi untuk pergi dan balik. Bukan setakat pergi dan balik, lebih daripada nafkah, yakni belanja dan pakaian orang yang wajib di dalam tanggungannya, isteri dan anak-anak lah, selama masa pergi dan balik itu. Sepanjang dia pergi dan balik, daripada mula pagi sampai balik lah. Lebih daripada sewa rumah dan belanja pembantu pada orang yang layak ada pembantu rumah, yakni khadam. Kalau orang ada khadam. Dan lebih daripada hutang, sama ada yang sudah sampai tempohnya atau yang belum sampai tempohnya. Ada lebih, barulah. Kalau tak ada lebih, tak wajib haji. Baik. Jadi bukan kira berapa ribu yang ada dekat banknya, itu nak ditolak-tolak tu semua tu. Awak dah 20,000 tak boleh pergi lagi. Apa awak punya alasan ni? Ni saya punya ni, isteri saya ada 2 contohnya kan. Awak isteri 1, 15,000 dah kena pergi. Saya isteri 4, saya tak bawa semua. Seorang pergi, seorang-seorang. Tahun ni isteri ni, tahun depan isteri yang tu, ni ketiga kan. Jadi sementara saya pergi isteri yang seorang ni, 3 orang ditinggal, anak-anak lagi. Contohlah. Jadi bukan simpanan dia yang ada, nak kena tolak-tolak juga dulu. Kena tolak juga. Baik. Yang ketiga, aman di jalan sekira-kira selamat daripada dibunuh orang atau dipukulnya. Maknanya beritanya tu selamatlah.
dan selamat hartanya daripada dirampas. Masa ditinggalkan tu sekira-kira tempat yang rumah dia tu selamat. Demikian juga aman apa ni, badak ke badun ke apa nama dia, jap ya. Tak ada baris. Saya ni tak pandai Arab, dia tengok dekat ni. Ada syarat yang ketiga. Badak. Badak ni kalau kat tulisan Jawi ni bodak. Takkan bo pula Jadi badak ataupun makna dia ialah kemaluan. Baik. Jadi selamat badaknya, yakni kemaluannya. Macam mana tu bagi orang perempuan? Dari itu tidak wajib atas orang perempuan pergi haji. Makna ada teman. Tidak wajib perempuan pergi haji hingga ada bersama-samanya mahramnya. Bukan muhrim. Muhrim tu orang yang pakai ihram. Mahram ni orang yang haram kahwin. Atau beberapa perempuan lain yang dipercayai. Kalau tak ada mahram, tapi perempuan yang dipercayai, yang boleh jaga dia lah. Nah, cerita tak kena rogol lah. Kalau bahasa mudahnya kan, ada orang jaga. Pula apa nama ni, senang ceritanya tu kan, dia selamat lah, tak diganggu. Adapun berlayar di laut, demikian juga berlayar di udara, terbang lah. Udara berlayar macam mana terbang di udara macam zaman sekarang, jika kebanyakannya selamat, wajiblah pergi. Wajiblah pergi. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, sehat badan, sekira-kira boleh tahan turun naik kenderaan dengan tidak sukar yang sangat. Sehat badannya. Kalau macam bapak mertua saya tu badan sihat, tapi asyik nak buang kecil je, sikit-sikit buang kecil. Dia punya apa ni, prostat, punya prostat tu bahasa Melayu sangat tu, prostat. Bahasa Inggeris prostate. Doktor kata baik. Asyik nak kencing je, kalau kau terbang boleh lah. Ada tandasnya tu kan. Tu boleh lah, boleh lagi. Boleh lagi lah. Siapa ada tempat tandas tu kan. Ni badan tak tahan, demam. Asyik demam je, demam kan. Ataupun apa nama ni, batuk ke, selesema ke kan, udara ke. Kalau cuaca panas biasa demam lah. Kalau cuaca sejuk mungkin selesema dan sebagainya. Jadi sehat. Makan vitamin lah, multivitamin. Ada vitamin A, B, C, D, E. B tu B1, B2, B3, B6, B12. Baik, yang kelima, ada cukup masa sekira-kira kalau pergi dengan perjalanan yang biasa boleh sempat. Maknanya kalau haji tu kan ada waktu tertentu, jadi cukuplah masanya. Adapun kuasa menghasilkan dengan jalan orang, habis 5 perkara kalau berkaitan dengan kuasa buat sendiri. Ada 5 ni wajiblah, tak ada 5 ni tak wajib. Adapun kuasa menghasilkan dengan jalan orang lain, iaitu orang yang tiada dapat hendak mengerjakan haji dengan sendiri sebab sudah mati. Ni apa cerita? Ustaz dah mati buat haji? Yalah, orang dah mati. Sampai ke mati dia tak mampu buat sendiri. Itulah ceritanya. Atau tua, dia masih hidup tapi dah tua, tak larat. Atau sakit yang tiada harapan sembuhnya. Doktor selamat kata, minta maaf cik Cik memang tak ada harapan nak sembuh. Bukan tak ada harapan nak hidup. Hidup tu boleh lagi. Sembuh tu tak sembuh. Ni saya berat nak cakap ni, tapi kena cakap juga lah. Hasil penelitian saya tadi, cik tak ada harapan sembuh. Sakit apa tak tahulah. Kira-kira tidak tahan duduk dalam kenderaan, tak boleh duduk lama. Maka orang-orang yang semacam ini dinamakan ma'dub. Yang ini orang yang tiada berupaya. Hukumnya seperti berikut. Dia ada hukumnya. Orang yang sudah mati, ni yang pertama, orang yang sudah mati. Macam mana? Jika masa hidupnya ia ada kuasa
dan mampu mengerjakan haji, tiba-tiba tiada dikerjakannya, bukan tiba-tiba lah, maknanya memang dia tak buat lah, wajiblah atas warisnya atau wasinya, pemegang wasiatnya, mencarikan orang ganti mengerjakan dengan diupah daripada harta pusakanya, harta pusaka si mati. Dan jika tiada harta, tiadalah wajib. Tak ada harta tak wajib. Macam arwah bapak saya kan, harta tak banyak tinggalkan, jadi tak wajib dia masa hidup pun tak mampu. Ini ceritanya kalau mampulah, dia masa hidup memang tak mampu. Tetapi harus atas warisnya atau orang lain menghajikan daripadanya, sama ada si mati itu ada berwasiat atau tidak. Boleh juga. Dari segi wajib tadi, kalau si mati tadi masih hidupnya mampu, tapi tak buat, itu wajib warisnya kena. Itu pun kalau harta pusakanya cukup, masih hidup cukup. Dah meninggal dunia, pandai pula tu, nak meninggal tu dia habiskan hartanya semua. Jadi harta pusakanya tak cukup nak buat haji. Warisnya pun terpinga-pinga. Macam mana ni? Tak cukup. Cukup macam mana? Tak apalah, kita kumpul sikit-sikit untuk buatkan. Tu boleh, harus dibolehkan. Ke harta sendiri lah, harta waris lah. Kalau yang wajib tadi tu harta pusaka sendiri, pusaka si mati. Tadi kalau tak cukup tak wajib, tapi kalau nak buat boleh, harus tu boleh, bukan harus tu mesti. Adapun ma'dub, yakni orang yang lemah tadi, yang tak tahan duduk, yang tak sembuh penyakitnya, tiada sah dibuatkan hajinya melainkan dengan ada izinnya. Tetapi maknanya dia masih hidup lah. Tetapi tentang dirinya, jika ada wang untuk mengupah orang mengerjakan hajinya, wajiblah ia mengupah. Dia sakit tapi duit banyak. Kenapa dia sakit? Sebab dia cari duit. Dia ni masa muda cari duit, sakit-sakit pun tak cuti. Kerja. Sayang, pasal apa? Kalau cuti nanti allowance kedatangan potong banyak. Dia bukan kira satu hari punya tak kerja. Contoh, jadi sakit-sakit pun kerja. Banyak duitnya. Dia dah banyak duit, sakit pula. Jadi dia bekerja untuk cari duit sampai sakit. Bila sakit dia gunakan duit untuk mengubat. Gitu ajalah kitarannya. Baik. Jadi kalau banyak duit, wajiblah ia mengupah. Dia itulah wajib upah. Maka jika ia tiada wang, dalam sakit, tak ada duit, contoh na'udzubillah tadi, malang sungguh nasib, tapi tak apa, adalah ganjaran yang terjadi di akhirat, kena sebut juga tu, Maka jika ia tiada wang, tetapi ada orang yang suka hendak membuatkan secara sukarela, pakcik-pakcik nak tak saya tolong, boleh kan. Seperti anak cucunya, ini contoh ahli keluarga lah, sama ada laki-laki atau perempuan, wajiblah ia memberi izin. Dia mesti wajib beri izin. Orang tu tanyalah, boleh tak pakcik? Tak boleh. Dia tak boleh. Pakcik tak boleh cakap tak boleh. Pakcik tak boleh cakap tak boleh. Syaratnya orang yang hendak membuatkan itu telah mengerjakan haji untuk dirinya sendiri. Ni dia buatkan untuk orang lain, dia tu sendiri kena dah buat haji lah. Demikian juga saudara-saudaranya dan orang lain pun jika suka hendak membuatkan dengan percuma. Tapi percuma lah untuk pakcik tu. Tetapi jika anak atau orang lain itu hendak memberi duit supaya ia mengupah orang membuatkan hajinya, tidaklah mesti ia menerimanya. Ni pakcik, saya bukan nak buatkan haji untuk pakcik ni, saya nak bagi duit. Itu pakcik dah belajar, yang tu pakcik tak nak terima. Itu tak apa, boleh. Tapi sayanglah orang nak bagi tu lah. Baik, orang kira nak bagi pahala lah, tapi apa, pilihan di tangan dia lah. Faham tuan? Maknanya kalau orang tu nak buatkan haji secara percuma, buatkan haji, memang orang tu yang buat haji. Saya nak buatkan haji untuk pakcik, memang diri saya ni yang nak buatkan haji untuk pakcik.
Itu wajib diterima oleh orang yang sakit ni ya. Orang yang mampu dia malas dia Dosa besar. Dosa besar. Tapi dia masih lagi Islam. Dia masih lagi Islam. Selagi mana dia kata haji itu wajib. Tapi sebenarnya haji ni tak wajib. Tak kala tu boleh jatuh murtad kafir. Kalau dalam hati dia berkata begitu, kita tak boleh tuduh. Kita tak boleh tuduh. Selagi dia tak berkata-kata, kita tak boleh tuduh. Kita kena anggap dia masih mengatakan haji itu wajib. Kena bersangka baiklah. Saya boleh baca hati orang, Ustaz. Tak boleh. Macam mana terror pun nak baca hati orang. Cuba Ustaz cakap sekarang ni. Saya tahu apa Ustaz cakap. Contoh kan. Itu ilmu psikologi. Agak-agak je tu, bukan betul-betul. Andai kata betul sekalipun dia ada super power macam Superman. Tak boleh. Syarat tak anggap begitu. Sebab apa? Bukan semua orang boleh. Nanti kalau dia tipu dah macam mana nak percaya? Tak boleh. Jadi tak boleh tuduh. Kalau hati dia dalam hati dia kita tak tahu, tak boleh tuduh. Itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Kalau dia meninggal dunia, kita bersangka baik, dia masih anggap haji itu wajib, cuma dia yang tak nak pergi, kita kerjakan apa kewajipan Islam. Apa namanya, mandikan, kafankan, sembahyangkan, kebumikan. Kalau dia bercakap, ada saksi, tak kala tu boleh jatuh murtad lah. Dia kata haji dah tak wajib, boleh jatuh murtad. Alhamdulillah dari jati. Sekiranya orang yang makdub tadi itu sudah mengupah orang membuatkan hajinya, tiba-tiba setelah selesai diperbuat ia baik, doktor pun tak sangka, baik pakcik pakai ubat apa? Wah, itu melaku ubat tu. Dan pulih semula sakitnya. Pakcik tak pakai ubat. Pakcik dulu kahwin 1, bila kahwin 4 baik, sembuh. Contoh. Kahwin 4 sembuh penyakitnya. Penyakit apa lah tu tak tahulah. Contoh, dah upah orang, tiba-tiba sembuh. Macam mana? Dan pulih semula sakitnya. Tiada memadai, tak sah ganti itu. Malahan wajib dia pergi semula, tak lepas. Macam tu pakcik tak nasihat lah. Jangan macam tu pula. Doa, tetap doa lah. Haji tadi tu tak memadai. Bila kata tak memadai, maknanya tak sah lah. Maknanya dia kena ada kewajipan baru lah. Itu pun kalau mampu. Masa sakit kemarin mampu duitnya, tapi badannya tak sihat. Dah sihat, duitnya dah habis. Buat beli obat, dia kerja sampai sakit. Jadi bila sakit duit banyak, upahkan haji. Bila duit banyak upahkan haji, duit tu guna beli ubat. Baik, dah baik, duitnya dah habis. Buat beli ubat, dah sihat, tapi tak mampu pula duitnya. Ya. Ya. Orang banyak orang lah dia mampu duit tu, rumah. Jadi dah sampai tahap wajib. Baik, mampu beli kereta tu kalau sampai tahap wajib kalau dia beli cash. Maksudnya kalau dia beli cash maknanya memang mampu betul. Contoh kereta Viva lah, Viva dah tak jual sekarang. Axia 30,000. Kalau dia mampu beli cash maknanya dia mampu lah 30,000 tu kan. Tapi kalau dia beli hutang, dia tak mampu. Dia berhutang. Kena slip gaji lah. Kalau macam saya gaji bawah 2,000, basic 1,400, 3 bulan tak boleh, nak 6 bulan. 6 bulan. Tak maaf cik, cik gaji bawah 2,000, jadi kena 6 bulan slip gaji. Ayolah. 6 bulan slip gaji. Pasal apa buat loan? Buat loan maknanya tak mampu lah. Kan? Kalau dia beli walaupun Axia saja tapi cash, mana dia mampu tu. Itu baru dikira mampu lah. Baik. Itu baik, harta yang itu baik dia kata sini. Dia nak harta ke bekalan ke dikira. Pasal apa? Tanah tu diperlukan ke tidak dia kata ni, sewa rumah, belanja pembantu rumah. Okey. Tanah tu tak termasuk untuk rumah dia lah. Selain rumah dia. Kalau selain rumah dia ada tanah tu, kira mampulah tu.
Kena mampu. Pasal apa? Yang dia jual kan? Dia boleh jual tanah tu. Kebanyakan Ustaz, Ya. di desa tu kalau ada tanah buat lahan. Ya. Sebab dia tak berkaitan dengan keperluan tu kan. Yang keperluan tu tanah rumah dia tu perlulah. Selain daripada tu itu kecuali kalau dia buat pertanian untuk tanah tu untuk pertanian untuk sara hidup dia. Kalau dia jual dia jatuh miskin, maknanya tak ada pendapatan. Itu kena tengoklah. Itu sebagian saja. Sebahagian. Tengok apa nama ni keluasan tanah dia. Kalau keluasan tanah dia, engkau punya tanah 1 ekar dah cukup dah untuk belanja sebulan contoh. Jadi yang 9 ekar lagi ni, dia 10 ekar, 9 ekar lagi ni boleh jual. Dia tak boleh jual semua tu. 1 ekar tu kira mampu lah tu. Tu kira mampu. Pasal benda tu boleh tukar ke duit kan, dan tak mengganggu dia punya keperluan hidup tu. Tapi still kena tolak lah. Tolak. Saya memang 10 ekar, tapi bini saya 4. Anak saya 10. Ada pula alasan dia kan. Kalau betul lah. Kalau tak percaya, saya buatkan kira-kira contoh kan. Biar dia sendiri, mungkin dia pun dah buat. Baik. Nasihat tu boleh kita nasihatkan. Sebab jelah kita nak apa nama ni hidup bersama dekat dunia, nak bersama hidup juga dekat ke akhirat kan. Nasihat tu boleh. Jadi tak memadai, tak sah, kena wajib pergi semula. Tapi kalau mampu, apabila cukup segala syarat yang tersebut itu pada diri seseorang, wajiblah atasnya mengerjakan haji. Tapi wajib itu tidak menghendaki segera. Dari itu tidaklah ia mesti pergi tahun diperoleh segala syarat itu. Tahun tu dah cukup syarat, tak mesti segera. Bahkan harus ia tangguhkan kepada sebarang masa selama tidak ditakuti jadi makdub sakit. Maka jika ditakuti jadi makdub, nescaya haram atasnya menangguhkan di sisi kaul yang asah, pendapat yang kuat. Dan inilah dia hukum mazhab kita Syafi'i. Kita pun tak tahu kita nak sakit ke tidak. Jadi baiklah kita jangan tangguh. Adapun dalam mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, ni 4 mazhab disebut dalam kitab, hukum-hukum tertentu. Pada pendapat Al-Muzni, seorang daripada sahabat Syafi'i, bahawa orang yang telah cukup syarat itu wajib mengerjakannya dengan segera. Ini dalam tahun cukup syarat itu juga. Kena ya. Yalah. Dari segi tabung haji tu, kalau kita memang mampu, masukkan dalam tabung haji tu kan. Dia kalau duit dah cukup, kalau duit dah cukup pun kena tunggu giliran tabung haji. Kalau macam tu, kita wajib tengok kita punya belanja. Kalau sendiri punya berapa. Contohlah kalau tabung haji sekarang berapa, 15 ke 10? Masih 10 lebih 20 sekarang. Kalau katalah dengan tabung haji 22, tapi duit dah mampu, tolak-tolak semua tu semua dah mampu, cuma giliran belum sampai. Kalau kita mampu sendiri, contoh sendiri kena 44,000, contoh 2 kali ganda 44,000. Tak mampu, tak wajib. Sebab nak pergi sendiri tu belanjanya lagi mahal. Swasta. Saudara saya dekat Pengerang, kan orang kaya baru. Pengerang dapat 1 juta. Tanah kebun dia tu diambil buat apa kan. Jadi dapat 1 juta. Dia pergi haji berapa masa tu, tahun bila? 5 tahun lepas, sebelum PKP lagi. 20,000 tak silap, 20,000 seorang. Dia pergi dengan sekeluarga dah berapa puluh ribu lah, 40 ke 60 gitulah. Sebab dia mampu kan. Maknanya pergi sendiri punya belanja tu dia mampu, wajiblah pergi sendiri. Kalau ikut tabung haji dah mampu, tapi giliran belum sampai, jadi patutnya dah wajib. Tapi oleh kerana kena pergi, kalau nak pergi sendiri tak mampu, dah tak wajib lah. Tak wajib balik lah. Baik.
Jadi mazhab Syafi'i boleh tangguh kalau tak takut sakit. Kalau takut sakit wajib segera. Mazhab lain semua, yang lain selain mazhab Syafi'i semua wajib segera. Kemudian dalam mazhab kita Syafi'i ini tadi, apabila seorang menangguhkan pergi, tiba-tiba ia mati atau jadi makdub, maka nyatalah fasiknya, dosa besar dari tahun akhir, dari sejak cukup syarat itu, kerana taksir, kekurangan dan cuainya sendiri. Jadi jangan tangguhlah. Tatkala itu tidak boleh dihukum atas apa jua syahadahnya, saksinya. Syahadah tu bukan mengucapkan kalimah syahadah, saksinya. Tak boleh jadi saksi lah. Orang fasik. Haji pula. Pakcik jadi saksi saya. Minta maaf nak, pakcik berdosa, fasik. Pakcik kemarin mampu pergi haji, tak pergi. Dah sakit, dah makdub dah pakcik ni. Tak maaf lah, tak boleh jadi saksi. Minta orang lain lah, ya. Tu kalau sedar diri. Tak sedar diri, boleh aja. Boleh aja. Guru saya pun pesan, awak kalau diminta jadi saksi, cek dulu diri tu, cukup ke tidak syarat saksi. Bukan senang. Walaupun saksi nikah kan, biasa saksi nikah lah, saksi lain tu jarang-jarang. Pinjam bank, itu gorentor ke saksi juga. Itu saksi lain. Saksi itu tak apa. Baik, barang siapa yang telah terhadap padanya haji Islam, tidak sah ia membuat haji lain daripada nazar. Haji Islam tu hajilah. Barang siapa yang telah terhadap padanya haji Islam, ayat ni macam mana ni? Barang siapa yang telah terhadap padanya haji Islam, tidak sah ia membuat haji lain, nazar merupakan mengerjakan haji. Maknanya kalau dah buat haji, dia dah buat haji, tidak sah membuat haji lain seperti nazar dan mengambil upah mengerjakan haji orang. Macam mana ni? Barang siapa telah terhadap padanya haji Islam, dah buatlah, tidak sah ia membuat haji lain seperti nazar. Tak sah buat nazar lah. Dan mengambil upah mengerjakan haji orang. Macam mana tu? Macam haji badal tu kan, macam mana? Nanti saya ni, apa nama, tanya guru saya lah. Maksudnya dia buat haji ke belum ni? Barang siapa yang telah terhadap belum haji yang telah terhadap padanya. Kenapa ayat dia terhadap tu tapi memang kalau yang sebelum ni nak buatkan haji orang, kena dah haji dulu kan. Jadi yang ini mungkin ayat dia maknanya begitulah. Tak tahu kenapa ayat dia begitu. Terhadap padanya haji Islam, tidak sah ia membuat haji lain seperti nazar dan mengambil upah mengerjakan haji orang. Baik, kalau dah buat haji boleh. Baik, mikot haji dan umrah. Perkataan mikot ini ada mengandungi dua ketentuan. Pertama, masa haji dan masa umrah. Keduanya ketentuan tempat memulakan niat haji dan niat umrah. Ketentuan masa bagi haji yang disebut mikot zamani. Zamani itu bukan zaman Islam, itu bukan. Zamani ini maksudnya masa. Jadi zamani itu maknanya masa. Ketentuan masa bagi haji yang disebut mikot zamani, iaitu masa dan waktu mengerjakan haji itu ialah dari awal Syawal. Awal Syawal, satu hari raya, hingga fajar malam yang ke-10. Fajar tu subuh lah, malam yang ke-10 Zulhijjah. Tiap-tiap tahun, satu Syawal hingga fajar malam yang ke-10. Malam yang ke-10 tu maknanya siang tu 9, malam tu 10 Zulhijjah. Tiap-tiap tahun, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 2 bulan lebih, 3 bulan lah. Syawal, Zulqa'dah, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Betul 3 bulan. Yang demikian tidaklah sah niat haji lain daripada waktu ini. Start niat tu
Start niat haji itu daripada awal Syawal, 1 hari bulan Syawal sampai 10 tak sampai 3 bulan. 1 Syawal sebulan, Zulqa'dah sebulan, Zulhijjah 10 hari, 9 hari je. 9 hari malam 10. 9 hari malam 10. Jadi 2 bulan 9 hari lebih. Sekiranya dilakukan juga nescaya jadi umrah. Kalau diniat selain daripada waktu ini, dia jadi umrah. Dan masa mikot zamani bagi umrah ialah sepanjang tahun bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Adapun orang yang sedang mengerjakan haji ditegah membuat umrah dalam masa itu sehingga selesai kerja haji. Tak boleh campur. Dan tempat ketentuan memulakan niat haji yang disebut mikot makani. Makani itu bukan makanan. Makani itu maksudnya tempat. Jika bakal haji itu berada di Mekah, sama ada anak bumi putra atau yang mendatang, tempat memulakan niatnya ialah bandar Mekah itu sendiri. Sama ada di masjid atau di jalan-jalan selagi belum keluar dari kawasan bandar. Tetapi yang utama di pintu rumahnya, keluar rumah. Dan sunat dimulakan pada hari yang ke-8 Zulhijjah. Sunat mulakan niat tu 8 Zulhijjah. Kalau yang duduk dekat Mekah tadi. Maka jika bakal haji itu orang yang datang dari luar, termasuk mereka yang hendak membuat umrah, mikotnya, tempat memulakan niatnya ada 5 tempat, mengikut dari mana pihak mereka itu datang. Pertama, suatu tempat bernama Zulhulaifah, iaitu mikot makani, tempat bagi orang yang datang dari Madinatul Munawwarah. Zulhulaifah ini nama bagi sebuah kampung tengah jalan hala ke Mekah, kira-kira 10 km dari Madinah. Sekarang kampung ini dinamakan dengan Bi'ru Ali. Di situ ada sebuah masjid yang cantik. Spesifik tu itu daripada Madinah. Maknanya kalau kita pergi sendiri swasta, kalau lalu Madinah, dari Madinah lah kiranya. Yang kedua, suatu tempat bernama Juhfah, Al-Juhfah, iaitu mikot makani, tempat niat bagi orang yang datang dari Mesir, Syam dan lain-lain, ikut laut mendarat di situ dalam tahun 30-an, 1930-an dan lebih dahulu daripadanya dan sebelumnya. Orang banyak berihram dari Rabiq ke Rabag ni. Rabiq iaitu tidak mengapa. Kenapa? Kerana Rabiq lebih jauh ke Mekah dari Al-Juhfah. Menurut ceritanya, Juhfah ini sudah tidak ada kesan lagi kerana penduduknya sudah berpindah ke Rabiq, yang mana sudah jadi sebuah bandar atau pekan pada masa sekarang. Sekarang tu bila kitab ni dibuat lah? Tahun bila kitab ni dibuat? Tahun 6 April 1983. Sudah 40 tahun lah. Sekarang 2023, 40 tahun lah. Baik, azan dulu masuk isyak. Nanti sambung sikit. Sambung sikit Tunggu azan habis
sambung sikit. Belum habis. Ada lagi. Baik, sambung sikit. Mikot makani yang ketiga, tempat niat haji yang ketiga, suatu tempat bernama Qarnu atau disebut Qarnul Manazil, iaitu mikot makani, tempat niat haji bagi mereka yang datang dari negeri sebelah timur, utara, selatan, barat, timur, Mekah, ikut jalan darat seperti dari Aman ke Oman ni. Oman Amarat bersatu, Emiriyah Emiriyah bersatu, Emirates, dan yang berhampiran dengannya. Tempat itu sekarang dipanggil As-Sail. Qarnul Manazil dipanggil As-Sail. Sekarang tu 40 tahun yang lepas. Sekarang mungkin samalah atau lain. Yang keempat, mikot makani yang keempat, suatu tempat bernama Dhatu Irqin, iaitu mikot makani bagi mereka yang datang dari Iraq, Iran dan negeri-negeri yang berhampiran dengannya. Yang kelima, suatu tempat bernama Yalamlam atau Alamlam, iaitu mikot makani, tempat niat haji bagi orang yang datang dari Yaman ikut jalan darat. Yalamlam ini nama bagi sebuah bukit sebelah selatan Mekah. Adalah diingatkan bahawa tempat-tempat ini juga jadi mikot, tempat niat makani bagi mereka yang pergi ke Mekah kerana mengerjakan umrah. Tetapi mereka yang sudah berada di Mekah, dia memang dah ke Mekah, apabila hendak mengerjakan umrah, mikot makani baginya ialah tanah halal. Tanah halal, mana-mana tanah halal lah. Dari itu kenalah mereka keluar ke Tan'im atau Ji'ranah atau sebagainya, kena keluar dari Mekah atau Madinah. Sebab tu dua tanah haram. Orang yang pergi ke Mekah kerana haji atau umrah melalui jalan yang tiada mempunyai mikot makani baginya, kelima-lima tempat ni tak ada, hendaklah ia berniat di tempat yang bertentang dengan mikot yang ada di sebelah pihak kanannya atau di sebelah pihak kirinya. Jika sebelah kanan ada mikot di jalan darat dan sebelah kiri pun ada, hendaklah ia berniat di tempat yang lebih dekat dengan dia. Dan jika kedua-dua mikot itu sama dekat dengannya, hendaklah ia berniat di tempat yang lebih jauh ke Mekah. Sebaliknya, jika tiada langsung mikot dekat-dekat dan yang bertentang dengannya, hendaklah ia berniat di tempat yang sejauh 2 marhalah dari Mekah. Dari kenyataan yang disebutkan itu, maka bakal haji atau bakal umrah yang pergi dari Malaysia ikut jalan laut, ni kalau ikut kapal laut, kenalah berniat atau berihram dari tempat yang bertentang dengan mikot yang hampir dengannya, iaitu Yalamlam. Dan kata setengah ulama seperti Ibnu Hajar dan lain-lain, diluluskan ia berniat dari Jeddah. Ni cerita dululah kan, kapal laut. So ada tak ada saya? Ada? Tak ada lah. Ada lagi? Ada lagi Wow. Naik cruise. Kita tak pakai kapal laut, Ustaz. Cruise. Aircon kan. Dulu kalau cerita ya lagi mahal lah. Ceritanya kapal laut tu macam-macam cerita. Lama masanya 3 bulan kalau tak silap. Kalau kapal laut dululah. Tu yang sampai ada cerita kahwin atas kapal laut. Cari-cari ada pula kain samping. Dia haji ada pula kain samping tu. Memang niat nak kahwin agaknya.
yang niat kahwin lain, yang apa nama ni meninggal dunia lain, kan? 3 bulan. Habis macam mana tanam kat mana ustaz? Itu diikat batu, lepaskan ke laut. Itu kuburnya laut. Dia makan jerung. Ya dah memang macam tu. Memang takkan simpan lah ustaz kapal. Tak disuruh simpan. Syarat tak suruh simpan, masuk kontainer tak. Tapi kalau sekarang dibuat macam tu, tak tahulah kan. Asal dulu ceritanya macam itulah, ikut hukum. Pasal apa? Busuk atas kapal. Habis masuk laut kan kena makan jerung. Dia memanglah. Habis nanti macam mana dia tak ada apa nikmat kubur atau sesang kubur. Tak ada masalah. Tak ada masalah, jangan risau. memang boleh Allah Taala apa nama ni cantumkan balik badan-badan dia tu, sambungkan balik, masukkan balik nyawanya tu, rasalah nikmat apa nama kubur ataupun siksaan kubur tu rasa. Jangan risau no kuburnya tak ada pun. Habis macam mana ahli keluarganya nak pergi kubur? Memang tak dapat lah. Itu sebab kalau dulu katanya kalau naik kapal, memang saya tak rasa lah, ni cerita lah, guru saya cerita. Kalau dah nak pergi haji naik kapal tu memang menangis lah. Menangis sama ada rezeki jumpa lagi, tak ada rezeki ya dah. Kan? Macam arwah atuk saya dua-dua, belah ibu dan belah arwah abah meninggal kat Mekah dulu. Tak, yang belah ibu meninggal kat kampung. Minta maaf. Yang belah bapak, yang belah arwah bapak meninggal kat Mekah. Masa tu ibu dengan arwah bapak saya belum kahwin lagi. Belum dah pergi dah. Baik. Jadi itu kapal. Itu kapal laut. Sekarang cerita kapal keterbang macam mana? Okey, baik. Satu, nota kakinya situ dipandang dari segi ta'rif 2 marhalah itu perjalanan sehari semalam, perjalanan unta mengangkat barang berat bagaimana telah dinyatakan di bab sembahyang jamak dan qasar. Saya berpendapat bakal haji atau umrah yang pergi ke Mekah melalui Jeddah, mereka boleh berniat ihram, yakni berihram dari Jeddah. Tambahan lagi tersebut dalam sebuah kitab bernama Tawdihul Manasik, muka surat 22, karangan seorang bernama Ahmad Abdul Qadir Ma'bi. Dia ini khatib Masjid Hanafi di Jeddah. Ada tersebut demikian. Artinya yang keempat, Yalamlam, iaitu sebuah bukit di selatan Mekah, antara keduanya 54 km, iaitu mikot orang Yaman dan Hindustan lah, India. Kalau Yalamlam yang sejauh 54 km dari Mekah jadi mikot yang paling dekat kepada mereka yang melalui Jeddah, kenapa tidak lulus berihram dari Jeddah itu, sedang jauhnya 72 km? Jawabnya tentu lebih utama lagi. Zaman sekarang, bakal haji, sekarang tu tahun 83, bakal haji dan umrah pergi ke Mekah dengan kapal terbang. Tidak naik kapal laut lagi. Kecuali cruise, masa tu mungkin belum ada cruise. Pihak tabung haji telah menetapkan mereka berniat yakni berihram dalam kapal terbang 1 jam sebelum sampai ke Jeddah. Tahun 83 itulah. Sekarang tak tahulah. Sandarannya kerana kapal terbang itu melalui Qarnul Manazil. Saya bersetuju demikian itu jika kapal terbang itu terus mendarat di Mekah. Tetapi keadaan yang berlaku, kapal terbang itu mendarat di Jeddah, tidak di Mekah. Cerita 83 lah, sekarang tak tahulah. Mikot di Qarnul Manazil itu untuk mereka pergi ke Mekah. Jadi sandaran itu tidak tepat. Kalau macam tu, kalau betul mendarat kat Jeddah, dia tak boleh niat ihram di apa nama ni 1 jam sebelum sampai ke Jeddah, iaitu Qarnul Manazil. Kena apa nama ni ihram apa ni niat ihram dekat Jeddah lah. Baik, itu pendapat pengarang kitab ni lah. Itu zaman 83. Sekarang tak tahu. Tuan-tuan yang pergi mungkin tahulah. Orang yang berkampung di tempat antara mikot dan Mekah, mikotnya ialah kampungnya. Orang yang pergi ke Mekah tiada bercadang hendak mengerjakan haji atau umrah, tiba-tiba setelah melalui mikot teringat hendak mengerjakan haji, maka mikotnya ialah di mana tempat dia teringat itu. Barang siapa masuk Mekah dengan tujuan mengerjakan haji atau umrah, wajiblah atasnya berniat ihram dari mikot makani baginya. Dari itu sekiranya dilalui dengan tiada ihram, nescaya menderhaka dan mesti balik ke tempat itu jika tiada uzur. Dan sekiranya ada uzur, contoh
seperti takut ketinggalan daripada kawan-kawan, atau sudah suntuk masa hendaklah ia berniat di mana ia berada di tengah jalan itu, kemudian teruskan kerja haji atau umrahnya serta wajib atasnya dam. Kena korban lah, sembelih. Sembelih apa tu nanti huraian dia ada lanjut ya. Adapun kalau ia berbalik kepada mikot sebelum ihram atau sesudah ihram tetapi belum masuk mengerjakan kerjaan haji atau umrah seperti wukuf atau tawaf, nescaya tiadalah kena dam. Baik, itulah tentang tempat nak berniat haji dan umrah itu tadi ya. Jadi cukuplah kadar ni. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama ni jadi manfaat bagi saya dan tuan-tuan. Nanti kita sambung rukun haji dan umrah. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.